Okey, seterusnya kita masuk kepada 6.3.5 keseimbangan firma jangka panjang, di mana di dalam 6.3.5A ni adalah proses keseimbangan firma jangka panjang, proses penyesuaian yang berlaku lah. Okey. Jadi oleh kerana firma PPS ni dia mempunyai kebebasan keluar masuk pasaran, maka akan berlaku penyesuaian. Akan berlaku penyesuaian keuntungan dalam tempoh jangka panjang. So ini yang kita katakan sebagai proses ni tadi. Maksudnya ada perubahan lah. Apabila firma mengalami kerugian dalam jangka pendek, maka kesan daripada proses penyesuaian, maka dalam jangka panjang firma akan perolehi untung normal. Sementara bagi firma yang menikmati untung lebih normal dalam jangka pendek, kesan proses penyesuaian menyebabkan firma akan dapat untung normal sahaja dalam jangka panjang. So apa berlaku? Ada penyesuaian yang berlaku. Jadi kalau dalam jangka pendek dapat untung kurang normal, kesan daripada penyesuaian yang berlaku akhirnya dalam jangka panjang hanya dapat untung normal sahaja. Manakala bagi firma yang dapat untung lebih normal pula dalam jangka pendek, akhirnya kesan penyesuaian yang berlaku menyebabkan firma memperolehi untung normal sahaja dalam jangka panjang. So apa proses penyesuaian yang berlaku tu? Okey, so kita refer kat sini. So apa yang berlaku di sini adalah situasi bagi firma yang mengalami kerugian dalam jangka pendek. Maksudnya mula-mula firma ni dalam jangka pendek dia dapat untung kurang normal lah ni. Okay, alright. So apa yang berlaku? Kita akan lihat di sini. Ada 3 perenggan di sini. Perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga. Atau perenggan pertama situasi dalam jangka pendek lah. Perenggan kedua kita terangkan tentang penyesuaian. Okey, dan perenggan yang ketiga adalah kita cerita tentang apa yang berlaku dalam keseimbangan jangka panjang. Okey. So, maksudnya di sini akan ada dua raja sebab PPS ni penerima harga. Jadi yang sebelah kiri adalah raja pasaran PPS, manakala sebelah kanan adalah raja firma PPS. Okey, so apa-apa yang berlaku dalam pasaran akan beri kesan terhadap firma PPS, sebab firma PPS ini adalah penerima harga. Ini ciri yang kita dah bincang pada minggu lepas. Okey. So apa berlaku? Oleh kerana dia dapat untung kurang normal. Okey, jadi pada mulanya kita cerita dululah keseimbangan pasaran, iaitu pada E0 apabila kalau S0 bersilangan D0 pada harga P0 dan kuantiti Q0. Jadi kita pun buat dekat sini lah. Okey, kalau D0 dan kalau S0. Okey, so katalah keseimbangan asal di sini. Okey, so itu adalah E0. So harga P0, kuantiti Q0. So pada harga tersebut, firma sebagai penerima harga menjual pada harga P0. So kita pun tarik, namakan itu sebagai keluk MR0, DD0, AR0 dan P0. Okey, so apa berlaku? Kita nak cerita firma sebagai penerima harga menjual pada harga P0 kerana AR0 sama dengan MR0 sama DD0 sama dengan P0. Jadi dah cerita nombor 1, nombor 2, cerita nombor 3, keseimbangan firma pada E0. Keseimbangan firma jadi keluk yang sebelah kanan. Apabila SMC 0 bersilang dengan MR0 pada harga P0 dan kuantiti Q0. So kita pun buat satu keluk SMC. SMC ni adalah short marginal cost, MC lah. Keluk MC. So kita buat SMC 0. MC lah ni kenapa ada S? Sebab nak bezakan jangka pendek dengan jangka panjang. So ini dalam jangka pendek lagi. So kita tanda keseimbangan dekat situ. E0
harga P kosong, kuantiti Q kosong. Okey, selesai poin ketiga. Seterusnya kita nak tunjukkan iaitu firma ni pada mulanya mengalami kerugian. So kalau rugi maksudnya TR dia kurang daripada TC lah. Okey, so kita masukkan keluk SAC. Kalau rugi maksudnya SAC dekat atas. Okey, so kita masukkan SAC. Bersilang dengan MC kat situ, kemudian dia naik. So SAC kosong. So pada titik garis putus-putus tu tadi kita tandakan ke atas untuk tandakan kita punya nilai kos, iaitu keluk kos. Okey, tarik ke kiri. So sini C kosong. So C kosong. So apa berlaku? Boleh label juga di situ sebagai A. Jadi nampaklah kawasan nampak segi ni di atas AR ni, itu adalah kawasan untung kurang normal. Firma ni mengalami kerugian lah pada mulanya. Okey, so selesai poin yang keempat. Okey, situasi pertama adalah kita cerita tentang keseimbangan dalam jangka pendek. Okey, apa berlaku? Ada penyesuaian. So dalam penyesuaian, oleh kerana ciri utama PPS ni adalah bebas keluar masuk pasaran. Kita dah bincang minggu lepas. Jadi untung kurang normal yang berlaku menyebabkan firma yang rugi ni, diorang bolehlah keluar pasaran. Okey, jadi oleh kerana rugi, firma yang rugi, okey, yang itu adalah TR kurang daripada TC, jadi firma boleh keluar pasaran. So apa berlaku? Kesan daripada firma-firma yang keluar dalam pasaran ni menyebabkan penawaran akan berkurang. Jadi bila penawaran dalam pasaran berkurang, keluk penawaran beralih ke kiri. Bila keluk penawaran beralih ke kiri, of course harga akan berubah. Jadi sekarang kita berbalik kepada rajah pasaran. Kesan daripada penyesuaian yang berlaku tadi menyebabkan firma yang rugi keluar. Bila rugi dia keluar, jadi penawaran dalam pasaran berkurang lah, sebab dah tak ramai lah yang berada dalam pasaran sekarang ni. Okay, kita tanda keluk baru S1. Jadi nampak dah ada keseimbangan yang baru. Of course kita akan dapat harga baru. Jadi sekali lagi firma PPS ni menerima sebagai penerima harga, dia akan jual harga barulah. Kesan perubahan dalam pasaran tadi, kesan penyesuaian yang berlaku tadi. So di sini harga baru. Kita tanda sekarang keluk. Okey, MR yang baru, MR1 itu adalah keluk permintaan yang baru, dan itu adalah AR1 dan juga P1. Okey, selesai proses penyesuaian dalam poin yang ketiga. Dan kita dah cerita juga poin yang keempat. Kita nampak kesan daripada pengurangan penawaran, harga meningkat, kuantiti pun berkurang. Jadi firma PPS penerima harga menjual pula pada harga baru P1. Okey, so apa berlaku? Kita nak cerita dalam keseimbangan jangka panjang pula lah. Dalam keseimbangan jangka panjang, sekarang firma ni sebagai penerima harga ni menjual pada harga P1. So ni tadi kita pun dah tandakan keluk yang baru tadi, keluk permintaan yang baru. So poin kedua, keseimbangan firma jangka panjang tercapai apabila kita akan tunjuk keseimbangan jangka panjang yang baru, iaitu apa berlaku? SAC akan beralih lah. SAC akan beralih ke kiri. SAC ni adalah logi. Jadi tadi kita nampak kuantiti berkurang. Jadi maksudnya firma ni pun kuantiti akan beralih ke kiri lah. Jadi logi ni tadi, SAC ni beralih ke kiri. Kita pun lakar SAC baru. Kita pun tanda SAC 1. So SAC 1 apa berlaku dekat situ? Logi yang baru. Dan kita pun tandalah. Jadi sekarang ni dia akan dapat untung normal tau.
Jadi kalau untung normal maksudnya AR sama dengan AC. Bila AR sama AC untung normal. Jadi dekat situ kita pun masuk ke loop SMC yang baru iaitu loop SMC yang baru pada keseimbangan kita pun tanda ini adalah SMC 1, ini adalah SAC 1. Nampak tak MC bersilang dengan AC minimum. Di sini sekarang ni persilangan yang MC sama dengan MR1, nampak tak? MC di sini adalah keadaan MC1 sama dengan MR1. Jadi kita turun bawah. P1 kuantiti baru Q1. Di sini adalah keseimbangan dalam jangka panjang. I1 ni keseimbangan jangka panjang pula. So bila jangka panjang maksudnya kita mesti ada keluk. Nampak tak? Mesti ada yang keluk jangka panjang. Ada LAC, ada LMC juga di situ. So kita masukkan lagi keluk LMC, LAC nya. So so kita masuk LAC. LAC kuali besar kan. Jadi lalu kat situ minimum titik I1 tu, lepas tu dia naik atas. Macam tu LAC. Okey, tadi nampak tak SAC tu macam tak touch kan? Okey, tak apa, boleh betulkan. Korang lakar pakai pensel, lagi better untuk betulkan lah. Tak ada masalah. Okey, so yang ni macam tu. Kita boleh sentiasa betulkan keluk kita. Okey. Itu adalah LAC. Okey, masuk satu lagi LMC. Kenapa ada LMC? MC lah. MC lah tu. So tapi L sebab long. Long marginal cost. So tarik sini pula. Lalu juga I1 tu naik atas. LMC. Jadi saya ulas sekali lagi, iaitu keseimbangan jangka panjang tercapai apabila SMC 1 sama dengan MR1 sama dengan SSC 1 sama dengan LAC sama dengan LMC sama dengan AR1 sama dengan P1. So semua keluk ni akan bertangen pada titik keseimbangan I1 sebab di situ adalah keseimbangan jangka panjang. Fima hanya dapat untung normal kerana TR sama dengan TC. Jadi bila dah dapat untung normal pada masa ni, tiada lagi lah Fima yang akan keluar masuk pasaran. So itulah yang berlaku. Proses penyesuaian bagi Fima yang mengalami kerugian dalam jangka pendek, akhirnya dalam jangka panjang ni Fima akan dapat untung normal sahaja. Jadi dalam jangka panjang Fima akan dapat hanya untung normal sahaja. Kerana TR tambah TC, jadi tak ada lagi yang keluar masuk pasaran. Okey, itu sahaja. Terima kasih.